akan datang ini, bagaimana dan cara yang terbaik. Dan kita akan berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton Wanita Hari Ini. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam Wanita Hari Ini. Baiklah, dalam masa lebih 3 minggu sebelum ni ataupun sehingga kini, Wanita Hari Ini telah berkongsi perasaan dan juga kesedihan ahli keluarga terdekat kepada penumpang dan juga anak-anak kapal MH370. Dan selamanya dugaan yang mereka hadapi itu memang begitu berat sekali. Tapi seberat mana pun dugaan yang mereka hadapi, mereka perlu meneruskan kehidupan sama ada kehilangan orang tersayang ataupun menghadapi penyakit kronik sekalipun. Berjuang demi meneruskan kehidupan, itulah topik perbincangan kita pada hari ini. Dan kita akan mengupas sebenarnya bagaimana golongan wanita itu harus tabah meneruskan kelangsungan kehidupan ketika dilanda pelbagai dugaan hiduplah, seperti kehilangan orang tersayang atau menghadapi penyakit-penyakit kronik. Dan pada hari ini kita bersama dengan 3 tetamu yang sudah pun bersama-sama kita pada hari ini. Kita perkenalkan di sebelah hujung sana, kita bersama dengan Cik Fazli Yusof, seorang perunding motivasi yang tidak asing lagi. Apa khabar Cik Fazli? Selamat datang. Baik, apa khabar semua? Baik, Alhamdulillah. Dan juga bersama kami Dr. Abdul Rahman Abdul Kadir, pakar perubatan kecemasan dari HKL yang sedang bertugas lebih dari 7 tahun di unit kecemasan. Ya, terima kasih kerana mengundang saya. Okey, dan kita juga bersama dengan Puan Zatika Izwani, seorang pesakit kanser yang mungkin boleh berkongsi bersama-sama kita penonton Wanita Hari Ini bagaimana agaknya beliau berjuang demi meneruskan kehidupan kita. Dan pada hari ini juga kita akan melihat lebih dahulu satu bingkisan laporan yang telah disediakan oleh wartawan kami berhubung dengan topik perbincangan kita pada hari ini. Saksikannya. Bukan mudah bagi seseorang untuk menjalani kehidupan selepas berdepan dengan pelbagai dugaan. Antaranya menghidapi penyakit kronik seperti kanser, jantung dan sebagainya. Perasaan trauma dan rasa takut sentiasa membelenggu diri apabila dikabarkan dengan dugaan sedemikian. Penyakit kronik seperti kanser adalah pembunuh nombor 2 di Malaysia selepas penyakit jantung. Golongan wanita yang menghidapi penyakit kronik ini haruslah berjiwa proaktif serta berfikiran positif agar dapat membantu penyembuhannya. Emosi, sikap selalu negatif membuatkan tubuh kita berada dalam situasi tegang dan menyebabkan risiko tubuh lemah menjadi tinggi, dan ini menyebabkan kita menghidapi pelbagai penyakit lain. Itu dia laporan yang telah disediakan oleh rakan setugas. Dan jika anda yang sedang menonton ada sebarang cadangan ataupun persoalan yang ingin diajukan kepada tetamu di studio, anda boleh telefon kami di talian bebas tol 1-800-88-6636. Okey, baiklah, kita terlebih dahulu kita mungkin nak bertanya kepada Puan Zatika Izwani. Mungkin boleh ceritakan kepada kami pengalaman anda apabila disahkan menghidapi penyakit kanser payudara sejak setahun lalu. Bagaimana agaknya perasaan anda pada waktu dan ketika itu? Okey, masa saya disahkan mengidap penyakit kanser, sebelum tu saya ada ketulan di bahagian tulang. Jadi bila saya pergi doktor untuk kali pertama, doktor mengesahkan benda tu bukan kanser, tapi part of kita punya tulang lah. Jadi saya pun okey, balik dengan hati yang senang masa tu, masa bulan Mac tahun lepas. Jadi bila dalam jangka masa tu saya cek pula kenapa, ada apa masalah dengan tulang masa tu. Tapi bila ketulan tu makin besar, dia tak ada rasa sakit, tak ada apa. Jadi saya dengan usaha sendiri, saya pergi semula ke hospital. Dan di situlah doktor sahkan bahawa ketulan itu daging. Dan bila doktor sahkan, saya dalam hati tu macam rasa tak sedap kan. Masa tu juga petang itu saya minta doktor operate, buangkan ketulan itu dulu. Dan dalam masa seminggu selepas itu, dalam masa seminggu yang selepas operation tu, sebelum dapat result, saya banyak surfing internet, saya tengok apa possibility kalau kanser, macam mana dibuat. Jadi saya dah study semua. Jadi bila saya dapat keputusan lab daripada doktor, saya tak rasa begitu devastated lah sebab saya dah bersedia sebelum. Bermakna ada sedikit ilmu di situ. Sudah menjangka akan ada kemungkinan. Saya dah fikir setiap possibility apa yang akan berlaku. Jadi bila benda tu berlaku, dia tak struck kita by macam
Terkejut tak ada. Baiklah, itu bagi Puan Satika sendiri. Tapi bagi doktor sendiri yang telah bertugas di unit kecemasan, pasti telah dah menyaksikan banyak kes-kes mungkin penyakit kronik dan sebagainya, trauma dan sebagainya kan. Jadi mungkin tak ramai pesakit yang mungkin dah bersedia seperti Puan Satika. Jadi apa mungkin reaksi pesakit-pesakit yang pernah doktor saksikan? Terima kasih, Rin. Semestinya apabila kami bekerja di Jawatan Kecemasan, kami melihat begitu ramai pesakit dengan pelbagai spektrum penyakit yang datang kepada kami, daripada semudah batuk sesema saja hinggalah seteruk-teruk seperti kes kemalangan, dan juga ada juga yang melibatkan kes-kes seperti mana Puan Zawati, yang mana kanser yang berjumpa dengan kami sebagai muka hadapan barisan bagi Kementerian Kesihatan. Jadi apabila kami berhadapan dengan pesakit-pesakit yang mempunyai sakit kronik seperti ini, adalah menjadi salah satu tugas kami sebenarnya untuk memberitakan berita buruk itu kepada mereka. Jadi sepanjang pengalaman saya duduk, memang saya dapat melihat pelbagai reaksi daripada masyarakat. Ada yang walaupun berilmu dan berpendidikan tetapi bertindak di luar daripada kewarasan, dan kita memahami kerana mereka mengalami benda ini adalah perkara yang tidak langsung pernah terlintas di dalam fikiran mereka. Itu yang sesuatu yang menyedihkan. Tetapi ada juga yang alhamdulillah seperti Puan Zawati yang mereka berfikiran positif dan dapat menerima bahawa mereka berhadapan dengan perkara tersebut, dan mereka melihat hala tuju mana yang mereka hendak lakukan bagi mengatasi dan melawan penyakit-penyakit yang berbahaya semua ini. Ada hala tuju itu saya nak bertanya kepada Cik Fazli sendiri. Bagaimana agaknya, macam kalau kita lihat Puan Satika tadi memang agak positif ya, dah terdidik ataupun dah diberikan info-info, maklumat-maklumat tu ada di sekelilingnya. Bagi mereka yang tidak mempunyai mungkin maklumat itu, jadi sukar untuk menerima pada peringkat awal apabila diberitakan ada penyakit kronik, mungkin ada juga dari aspek kehilangan, trauma dan sebagainya. Bagaimanakah agaknya kita boleh mendepani situasi itu? Soalan baik, Azura. Saya percaya sebab semua manusia mahu terus hidup dalam keadaan yang sihat dan menikmati kehidupan. Semua orang begitu, kan? Jadi apabila berlaku sesuatu yang mengancam kesihatan, kelestarian hidup dan keseronokan bersama keluarga, maka sudah pasti seseorang itu akan terkejut kerana ia mengakibatkan sesuatu yang mengancam kehidupannya. Semua orang akan berhadapan dalam keadaan yang begitu, kan? Apabila berhadapan dengan keadaan seperti ini, apa yang kita perlu lakukan ialah pertama sekali kita kena pastikan fikiran kita berada dalam keadaan yang positif. Dan bila berkata dalam keadaan positif, macam mana nak berkeadaan positif? Apa yang kita boleh lakukan ialah kita perlu kekalkan fikiran kita dengan perkataan-perkataan yang positif, dengan saranan-saranan yang positif, dan kita framekan ataupun kita bingkaikan ataupun kerangkakan peristiwa tersebut secara positif. Bagaimana untuk melakukannya mungkin kita boleh kongsikan selepas ini. Cuma ideanya ialah apabila kita kekalkan fikiran kita dengan perkataan yang positif, imej yang positif, saranan positif dan kerangka yang positif, kita boleh beremosi secara positif dan bertingkah laku ataupun bereaksi dengan positif. Dan ini bukan senang. Dan sebab itulah dalam Al-Quran sendiri menceritakan kisah-kisah ada di antara nabi-nabi yang berhadapan dengan keadaan yang sukar, seperti sakit, ditangkap, ada yang dibaham ikan paus, kan, ada dalam keadaan yang sukar. Dan sebagai Muslim di luar sana, kita harus tengok kenapakah Allah menceritakan ini dalam Al-Quran sebagai panduan kepada kita yang berhadapan. Sebab seluruh manusia sentiasa berhadapan dengan situasi seperti ini. Perlu ada minda positif itu. Ya, itu yang paling penting. Baiklah, kita ada seorang pemanggil di talian sekarang ni, Puan Umairah dari Johor katanya. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, Puan Umairah. Saya cuma nak ceritakan pengalaman saya lah ya. Silakan. Saya sebenarnya dulu saya sihat walafiat lah, semua cukup sempurna sifat, tapi pada 2006 saya disahkan ada pertumbuhan dalam otak. Dan saya dibedah. Selepas dibedah saya tak ada penglihatan. Sehinggalah sekarang. Jadi ialah benda tu tiba-tiba kan, daripada terang menjadi gelap, daripada dalam keadaan kita aktif jadi kita hilang punca sekejap, walaupun tapi tak lama lah. Bagi saya semangat kita untuk teruskan hidup tu perlu ada, sebab kita ada tanggungjawab. Tidak, Allah takkan panjangkan lagi nyawa kita kan. Mungkin Allah sekarang bagi peluang untuk kita bertaubat,
untuk memestikan diri kita, untuk mungkin ada tanggungjawab-tanggungjawab kita yang masih lagi kita tak habis, belum selesai kan. Jadi kita perlu teruskanlah hidup ni dengan, InsyaAllah saya rasa benda ni kalau siapa-siapa pun hadapi macam kawan yang ada tu, dia kanser. Saya pun ada kawan masa dulu, masa saya menghadapi keputusan ketumbuhan dalam otak, ada seorang tu dia kanser. Kami sama-sama cuba motivate antara satu sama lain, tapi dia dah meninggal lah. Dia dah meninggal 2 tahun yang lepas. Dan selepas dia dibedah tu, dia masih lagi ceria, masih lagi kita masih lagi boleh lagi meneruskan hidup dengan biasa. Okey, baik. Puan Umairah, terima kasih atas perkongsian yang cukup bermakna itu. Terima kasih Puan Umairah. Okey, baiklah. Itulah tadi Puan Umairah memberikan sedikit kata-kata semangat, dan yang penting katanya tanggungjawab untuk meneruskan kehidupan. Mungkin Puan Zatika nak ulas sedikit tentang tanggungjawab itu. Ya, bila kita berhadapan dengan satu krisis, contohnya di sini penyakit kronik, jadi kita it will be too selfish for us to think about ourselves. Jadi sebab bila kita sakit, kita akan drag our family together. Jadi bila kita sedih, keadaan kita unhappy dekat rumah, benda tu sedikit sebanyak macam aura kan, dia akan affect the whole family. Dia akan affect orang-orang sekeliling kita. Jadi macam saya ada anak yang kecil, umur 8 tahun dan 6 tahun. Jadi kalau kita unhappy, jadi macam mana kita nak uruskan anak, macam mana kita nak tengok kerja rumah dia misalnya kan, sebab kita dalam keadaan yang sedih. Jadi saya rasa macam mana apa keadaan sekalipun, kita jangan cocoon ourselves. Jadi kita lebihkan bercakap dengan suami, dengan orang-orang yang faham. Kita cari kawan-kawan yang senasib dengan kita. Jadi bila kita bercakap, macam contohnya Facebook kan, kita ada Facebook, kita share. Jadi bila kita berkongsi dengan orang, jadi kita in a way kita akan rasa lebih tenang dan lebih macam terkawal emosi kita tu. Baiklah, dan kita nak dengarkan juga komen daripada Encik Fazli, tapi sebelum itu kita perlu berehat seketika. Kembali lagi selepas ini.